Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN. Pada malam ini, kisah pada malam ini datangnya daripada Major Muhammad Fitri. Ya, Major Muhammad Fitri. Sudah tentu anda ternanti-nantikan kisah pengalaman daripada Major Muhammad Fitri. Dan kisah pada malam ini adalah mengenai jin dalam operasi hutan. Hujung tahun 1990-an, tahun sebenar kena dirahsiakan. Saya buat operasi gubir selama 2 bulan di hutan. Pelatun saya lebih kurang 30 orang. Diarahkan untuk ambil alih satu pos di sempadan Malaysia, Thailand. Pos ini terletak di atas bukit, di tepi sebuah empangan di utara namanya Empangan Ahning. Pos di situ ada beberapa pondok yang dibina dengan susunan batang kayu besar. Kami masuk operasi sebelum bulan puasa. Jadi, sah kami akan berpuasa dan raya dalam hutan. Sewaktu serah terima tugas, pegawai yang serah itu ada cerita pada saya bahawa mereka banyak kali diganggu oleh makhluk halus. Mereka ada kena tampar, ada kena campak dari tempat tidur, ada mimpi-mimpi yang menakutkan. Selepas pelatun itu sudah serah kepada saya, mereka pun naik bot keluar dari kawasan itu. Seperti biasa, sebelum memulakan apa-apa, saya akan jalan keliling pos tu dan untuk lihat keadaan pos. Saya nampak banyak tulang babi hutan, tulang monyet, lotong, labi-labi di dalam tempat memasak yang ditinggalkan. Biasalah, mereka yang duduk sebelum ni ramai yang berbangsa Iban dan Dayak serta bukan agama Islam. Itu biasa, saya faham. Saya ambil garam sebungkus, saya bacakan beberapa ayat Al-Quran dan mentera yang saya tahu. Saya tabur garam tu di sekeliling pos tu. Saya arahkan anggota saya jangan tidur dalam pondok-pondok yang ada di situ, dan semua sekali kena buat hammock dan tidur dengan kemah poncho sendiri. Masuk waktu maghrib, saya suruh anak buah saya azan dan kami solat isyak berjemaah di atas lantai hutan bertemankan cahaya lilin saja. Saya jadi imam dan sarjan saya jadi bilalnya. Malam tu, hujan turun lebat selebat-lebatnya. Angin ribut kuat dan menakutkan. Terdengar bunyi pokok-pokok balak yang patah dan tumbang. Kami masing-masing serah nyawa pada Allah saja. Kalau itulah ajal kami reda. Tiba-tiba, air yang datang entah dari mana mula banjir separas betis di pos kami. Pelik. Kami ni duduk di atas bukit. Mana ada air nak bertakung dan mengalir ke arah kami? Air sepatutnya turun terus bawah bukit. Kami semua bertahan dan berdiam di kemah masing-masing. Saya hanya mampu berzikir dan mengulang baca ayat 128 dan 129 dari surah At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sehingga habis. Berulang-ulang hingga saya tertidur peluk senjata M16 saya dalam hujan lebat. Saya bermimpi ada seorang lelaki tua memberi salam pada saya dan senyum pada saya. Esok paginya, hujan dah berhenti. Matahari pun naik. Kami semua terkejut. Semua tulang-tulang binatang semalam, semua pinggan mangkuk dan periuk yang digunakan askar sebelum ni, semuanya telah hilang entah ke mana. Anak buah saya cakap, banjir. Semalam tu yang hanyut dan cuci segalanya. Lebih mengejutkan, semua pondok-pondok yang lama ada di situ telah rosak ditiup angin dan dihempap dahan dan pokok balak. Alhamdulillah, nasib baik kami tidak tidur dalam pondok-pondok tu. Kami semua selamat
dari kesan hujan, banjir dan ribut semalam. Saya terus arahkan sarjan saya untuk bakar semua pondok-pondok tu dan gotong royong bina surau kecil dengan menggunakan buluh. Tapi tidaklah secantik mana pun kan. Saya dapat rasakan ada sesuatu yang tak kena di tempat tu. Dalam 3 hari, siaplah surau dari buluh yang kami bina. Tidak besar, cukuplah ada 5 saf dan tiap saf boleh isi 8 orang. Dinding ringkas, berlantaikan buluh dan hanya berbumbung daun hutan yang kami anyam. Dan setiap hari saya arahkan surau tu di azan pada waktu subuh, maghrib dan isyak, serta solat berjemaah pada yang tidak bertugas. Sambil buat kerja mengatur semula pos tu, kami tetap buat rondaan jalan kaki masuk jauh ke dalam hutan, di mana pagi pergi ronda, lewat petang balik semula ke tempat kami. Setelah 2 minggu di situ, masuk bulan puasa. Kami tahu kali ini giliran kami berpuasa dan raya dalam hutan. Yang menjadi hiburan kami hanyalah bungkusan makanan dan surat yang dihantar oleh isteri dan anak-anak. Itu pun hanya dapat setiap 2 minggu melalui helikopter atau bot tempur tentera. Pada yang masih bujang macam saya waktu tu, hanya mampu pandang sajalah. Tapi rasa geli hati bila tengok korporal dan sarjan saya yang sudah tua baca surat dari isteri di tepi pokok dengan air mata. Dah macam budak sekolah baru kenal bercinta. Yang lagi lawak, dia baca surat tu setiap hari. Sampai surat tu renyuk macam belacan. Dia simpan surat letak dalam plastik dan bawa ke mana-mana pun. Buat semangat lah konon katanya. Muka ganas muka ganas, badan keras, misai melintang, kulit muka berparut, tapi hati ada taman. Sebenarnya, itulah indahnya rasa rindu pada keluarga untuk tentera waktu operasi dalam hutan. Okey, bersambung. Masuk Ramadan, di malam Ramadan yang ketiga, ketika saya jadi imam solat tarawih di surau buluh kami tu, dengan cahaya hanya guna 2 pelita, tiba-tiba dengar saf-saf yang kosong di belakang tu dipijak-pijak oleh ramai orang dan ada bau wangi yang kuat. Waktu saya sebagai imam habis baca Al-Fatihah, kami dengar suara kuat, Amin. Macam suara dari 50 orang. Sedangkan kami yang tarawih waktu tu hanya 8 orang je. Saya cuba tenangkan hati dan teruskan solat. Waktu selepas solat dan beri salam pada 2 rakaat pertama tu, anak-anak buah saya semua nak lari keluar dari surau sebab rasa seram. Saya cakap, sudah, kita teruskan saja solat tarawih lagi 6 rakaat. Mereka saudara kita juga. Sama-sama buat ibadat. Saya terus bangun dan teruskan jadi imam solat tarawih. Sepanjang tarawih sampai ke witir, begitulah keadaannya. Apabila saya beri salam sunat witir terakhir, bunyi sekali lagi, lantai-lantai buluh tu seperti orang ramai keluar dari surau dan anak-anak buah teruskan dengan zikir dan doa. Lepas tu kami moreh dengan makan biskut askar yang keras, cicah air kopi. Semua tak bercakap sepatah pun tentang tadi. Lepas minum, semua masuk tidur di kemah dan hammock masing-masing. Pada pukul 2 pagi, dalam gelap gelita, juru audio yang di sebelah kemah saya kejut saya. Katanya, "Tuan, bangun. Ada benda tengah mengaji Quran di surau kita." Memang, jelas saya dengar suara satu lelaki sedang membaca Al-Quran di surau kami. Saya suluh dengan lampu suluh ke surau. Tak ada orang pula. Suara tu terus membaca hampir sejam lamanya. Lepas dia habis, tiba-tiba ada suara bisik di telinga saya. "Fitri, boleh kita jumpa?"
Saya berdebar takut. Saya balas, "Jumpa di mana?" Suara itu bisik lagi, "Jumpa di pokok ujung permatang bukit ini." Saya jadi sebersalah. Apa nak buat ni ya? Dah pukul 3 pagi ni. Gelap gelita pula tu. Anggota yang bertugas sentri yang jaga pos ada di tengah pos. Saya kena berani dan hadapi juga benda ni. Mungkin ini baik untuk kami. Itu dalam fikiran saya lah. Saya bawa senjata, pakai kasut, bawa lampu suluh dan mula berjalan keluar dari pos dan ke hujung permatang bukit yang jaraknya 200 meter dari tempat kami. Seorang diri. Dalam hati risau dan hanya zikir yang mampu saya buat. Sampai di hujung permatang dekat satu pokok besar, tiba-tiba dengar, "Assalamualaikum." Meremang bulu roma saya. Saya balas salam tu, "Waalaikumsalam." Saya suluh keliling. Tak ada orang. Saya terus bertanya, "Siapa kamu? Apa kamu mau?" Dia jawab, "Tenanglah. Aku juga Islam. Aku ketua di kampung ini." Saya uji lagi dia dengan beberapa soalan. Dia jawab dengan betul. Jadi, hati saya mula tenang. Selepas tu, saya duduk di lantai hutan dan kami bersembang agak lama dalam banyak perkara. Saya tak nampak dia, hanya suara saja. Maaf, saya dah janji padanya tidak akan buka rahsia isi apa yang kami sembangkan. Ringkas cerita, saya balik ke pos dalam pukul 5 pagi untuk bersahur. Esok, waktu siang, saya cakap pada sarjan yang saya teringin nak makan lauk ikan untuk berbuka puasa nanti. Sarjan dan beberapa anak buah turun ke empangan nak menjala dan pancing ikan. Tiba-tiba, entah dari mana, datang timbul berbagai jenis ikan yang banyak ke tepi empangan di tempat kami. Tak perlu pancing pun. Ikan-ikan tu seperti menyerah diri. Tangkap dengan tangan saja. Punyalah banyak. Dapat kami ikan segar pada hari tu. Sampai kami boleh buat perkasam. Rezeki jangan ditolak. Alhamdulillah. Pendek cerita, banyak perkara-perkara indah yang berlaku selepas saya jumpa ketua jin Islam tu. Serta banyak kenangan sepanjang kami berpuasa dan beraya di hutan dalam operasi itu. Sewaktu nak serah operasi ke pasukan lain, hati saya sebab dan sayu kerana tiba masanya kami pulang ke kamp. Saya berpesan sungguh-sungguh pada pegawai yang ganti saya untuk jaga tempat tu selepas kami tiada. Tapi sayangnya, beberapa bulan lepas tu, saya dengar kabar yang tempat tu kembali diganggu dan jadi berterabur seperti dulu. Surau yang kami bina pun sudah tidak diguna. Malah jadi stor tempat letak barang dan jadi stor makanan pula. Jadi dalam cerita ni, sebagai satu pengajaran ya, hutan bukanlah tempat kita dan kita berkongsi alam ini dengan makhluk lain juga. Saling menghormati seperti kita juga mahu dihormati. Belajarlah berbagai ilmu untuk bersedia jika takdir membawa ke mana pun kamu. Sekian.